Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى وإلى روح الإمام أبي العباس المرسي رحمه الله تعالى وإلى روح الإمام أحمد ابن عطاء الله السكندري rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi masyaallah la quwata illa billahi masyaallah kullu ni'matin minallahi masyaallah al khairu kulluhu biyadillah Masya Allah la yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Matali'ul anwari al-qulubu wal asrar. Matali' jamak kepada matla', artinya tempat terbit. Tempat terbitnya nur itu, wadah kepada nur itu ialah hati, hati orang-orang yang arifin. Wal asrar, asrar itu yang lebih dalam daripada hati lagi. Jadi hati orang-orang yang arifin dan lubuk hati mereka, disitulah wadah nur yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sebelumnya kita mesti faham bahwasanya hati seseorang merupakan segala-galanya, merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memandang kepada rupa kita, Dia tidak memandang kepada zahir kita, tapi yang menjadi tempat pandangan Allah dan penilaian Allah daripada kita semua ialah hati kita. Hati inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk sembahyang, untuk puasa, untuk berhaji dan sebagainya. Perintah ditujukan kepada hati. Dan hati ini jugalah yang seandainya dia menjadi nakal ataupun tidak mau menjunjung perintah Allah, semua datangnya daripada hati.
Dan hati terbagi dua, satu hati sanubari, satu lagi hati nurani. Hati sanubari, hati yang seperti buah sanubar, seperti jantung pisang, jantung. Nah, itu adalah daging yang kasar. Adapun hati nurani, itu hati kecil, hati yang bertapak di dalam hati yang kasar tadi, dalam hati yang daging tadi. Nah, jadi yang dikhitab oleh Allah, yang ditujukan dengan perintah oleh Allah, bukan ketul hati daging itu, bukan. Tapi sebenarnya sesuatu yang berada dalam ketul hati itu sendiri, yaitu benda yang nurani, benda yang dibangsakan kepada nur. Dan nur itu bukanlah seperti nur cahaya lampu yang ada sekarang ini. Ini namanya nur yang zahir. Yang dimaksudkan di situ nur yang batin. Seperti kita minta supaya hati kita menjadi terang. Artinya hati kita ada nur. Apa makna terang? Hati kita ada cerah macam ada lampu dalam dia. Bukan itu yang kita minta. Kita minta juga supaya kita diberi Allah nur dalam kubur kita. Allahumma ja'alli fi qabri nura wa fi qalbi nura. Kita minta cahaya daripada Allah supaya diberikan ke dalam hati kita. Cahaya apa? Ada cerah terang macam cahaya lampu ni? Bukan. Yang kita minta satu benda yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati nurani tadi, sehingga dia adalah terang dalam makna dia memahami dan ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti. Sama juga makna hati yang sakit dengan hati yang sehat. Hati yang sakit mengikut zahir, hati yang tak ada masalah, semuanya tak ada masalah yang terkait dengan penyakit zahir kepada hati. Tapi hati yang sehat yang sebenarnya, iaitulah hati yang telah terisi dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tuan dia sakit, mungkin hatinya yang zahir itu pun sakit, tapi hati nuraninya itu sehat. Maknanya hati yang ma'rifat kepada Allah. Allah menegaskan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, tidak bermanfaat harta dan anak buah kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat. Hati yang sehat tadi, hati yang ada nur, hati yang ada ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna sehat tu bebas daripada penyakit yang zahir ni, bukan. Tapi dia adalah hati yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tempat segala kekayaan, tempat segala kepuasan, tempat segala kenikmatan, dan tempat yang mengenali akan Allah Subhanahu wa taala, itulah hati tadi. Dan bukannya hati ketulan daging itu, bukan, tapi satu hati nurani yang berada pada ketulan daging itu. Hati itu abstrak, dia tak ada benda, tapi dia ada di situ. Jadi itulah hati nurani. Kalau hati yang beketul macam darah daging itu dipanggil hati sanubari. Sanubar itu buah sanubar. Buah sanubar seperti lebih kurang jantung pisang. Nah, matali'un nur ataupun matali'ul anwar, tempat Allah menumpukkan segala nurnya, itu adalah dalam hati orang-orang yang arifin dan bahkan lubuk hati mereka yang lebih dalam lagi di sana. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, hati orang yang arifin bukanlah bermakna hati mereka terang seperti terangnya lampu, tapi hati mereka itu mengenali akan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan terang, dengan makrifat yang sebenarnya, sehingga dia merasa kaya, dia merasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia ini fakir, tapi dia merasa kaya dengan dinisbahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita jahil, tapi kita merasa berilmu dengan sebab ilmu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam hati nurani tadi. Nah, jadi hati nurani inilah yang menjadi pembicaraan kita. Di situ tempatnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di segi fisik, orang yang seorang olahragawan yang berolahraga, dia sehat, badannya 100% sehat, tapi hatinya 100% sakit. Maksudnya hati nuraninya yang sakit. Hati zahirnya memang dia tak ada masalah, jantung tak ada masalah, hati tak ada masalah, semuanya sehat, tapi dia adalah semuanya sakit, nisbah kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tu tak bernilai. Dan yang membedakan antara kita semua adalah hati kita inilah, tempat pandangan Allah. Yang membedakan antara kita dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah, itulah hati. Kalau fisik mungkin Abu Bakar pun dia lemah, dia bukanlah nak sihat sangat, tapi hati dia tu yang membezakan, sehingga dikatakan kalau ditimbang iman dan amal Abu Bakar seorang-seorang dia melebihi kepada iman dan amalan umat Islam ni keseluruhannya. Di mana hebatnya dia? Pada fisiknya tidak, pada ketulan daging hati bukan, pada benda yang abstrak tadi, hati yang nurani yang ada di hati dia. Itu benda yang luar biasa, anugerah Allah. Jadi kalau hati itu sehat, Masya Allah. Kalau badan seluruhnya sakit pun tak apa. Tapi kalau badan semuanya sehat, tapi hati nurani itu sakit, tak ada guna kita hidup. Nak beza antara Abu Bakar dengan Abu Jahal. Mungkin Abu Jahal lebih kuat lagi daripada Abu Bakar dari segi fisik. Oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang tu. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah bagaimana nur yang ada di hati Sayyidina Abu Bakar yang kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta. Itu yang membedakan antara satu sama lain. Kalau tidak, semua kita sama. Jadi anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hati ini tak dapat kita menggambarkannya, dan kita tak dapat mengetahui kehebatannya. Yalah, karena itulah tempat kehebatan seseorang. Tidak mengukur dia, tak ada alat ukuran. Kecuali orang-orang yang ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah zikir bagi orang yang mubtadi, yang mula-mula, dia zikir dengan seluruh badannya. Dia bergerak seluruh badan, dia berzikir supaya seluruh badannya itu menyebut akan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk orang yang arifin, dia bukan begitu lagi. Zikir mereka itu al-fikr wal jawalan, fikir saja. Dia lidah dia sudah keluar daripada berzikir, tapi hatinya terisi dengan amal rohaniah yang kalau nak ditimbang satu bukit daripada amal zahir, tak menyamai satu titik pun daripada amalan hati mereka. Jadi hati mereka tu hebat. Jadi kita nak faham pun mestilah hati kita kena hebat. Kalau hati kita tak hebat, mana kita mengerti yang tu semua. Tapi itulah yang mampu kita huraikan. Takat tu saja. Bagaimana kehebatan hati seseorang. Kalau kita dudukkan di sini Abu Bakar, di sini Abu Jahal, tengok segak Abu Jahal mungkin, ya kan? Tengok sehat Abu Jahal mungkin, tapi Abu Bakar, Masya Allah, hatinya itu tak boleh nak dinilai hebatnya. Kita sembahyang sama-sama dalam satu saf, pahala kita masing-masing mengikut apa yang ada di hati kita. Kita sembahyang satu saf. Jadi hati inilah yang dituju oleh perintah Allah. Aqimus shalah, dituju kepada hati. Kamu kena laksana sembahyang. Bukan dia tuju kepada mata, bukan dia tuju kepada telinga, anggota badan. Itu anak buah dia. Jadi kepala kira semua adalah hati manusia. Bermakna hati nurani tadi, bukan hati sanubari. Jadi tempat Allah Subhanahu wa taala melonggokkan, menghimpunkan segala ma'rifat, segala rahasia, itulah hati-hati orang yang arifin tadi. Jadi hati mereka tu Masya Allah, tabarakallah, tak boleh nak difahami kecuali oleh orang-orang yang memahami seperti mereka. Karena itu dikatakan la ya'riful waliya illa waliyun. Tidak mengenal wali kecuali wali juga. Dia tak kita yang tak wali ini tak tahu kehebatan waliullah. Sehingga wali itu sendiri
yang mengenali apakah hebatnya si wali. Dalam pepatah lain dikatakan hanya Jauhari yang kenal Manikam. Bagi kita tengok batu permata ni macam tak ada apa. Kata 500 pun tak berani beli. Tapi Jauhari 5,000 dia berani beli. Pasal dia tahu. Artinya orang yang mengenali kebaikan hati itu, orang yang hatinya cerah juga. Kalau hati kita kelam, kita tak faham makna tu. Ya kan? Tak faham maknanya. Masya Allah. Jadi hati yang bernilai itu hanya diketahui oleh orang yang hatinya pun ada nilai. Kalau kita tak ada nilai, ni tak cerita lah macam tu. Kita tak faham hakikatnya yang sebenarnya. Nah, itu yang kita berusaha supaya diberikan kepada kita hati yang bersih, hati yang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung orang yang membaikkan. Kan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan 4 bahasa itu maknanya satu. Al-qalbu, al-aqlu, ar-ruhu, an-nafsu. Apa tu makna pada batinnya semua semacam. Hak tadilah tu, yang hati nurani itu. Apakah bahasanya menyebutkan akal, apakah menyebutkan roh, apakah menyebutkan an-nafs, ataupun satu lagi al-aqlu, an-nafsu atau al-qalbu. Makna itu adalah latifatun rabbaniyah, satu makhluk Allah yang halus, yang dibangsakan kepada Rabb, kepada Allah, yang dicampakkan dalam hati sanubari tadi. Itulah namanya hati nurani. Situlah yang membezakan antara tadi Abu Bakar dengan Abu Jahal. Itulah yang membezakan antara kita, antara satu sama lain. Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena hatilah. Innamal a'malu binniyat. Yang satu ini menyumbang, memberi kepada orang lain. Yang satu juga menyumbang juga. Tapi yang ini dapat pahala, yang ini tak dapat pahala. Pasal apa? Hatinya beza. Hatinya beza. Jadi innamal a'malu binniyat. Yang ini sembahyang dia dapat pahala. Yang ini sembahyang kena murka pula. Pasal apa? Hati dia lah. Karena itu hati yang bersih ni satu yang perlu kita usahakan. Perlu kita cari. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala kenikmatan, segala ma'rifat, segala kelazatan, segala khusyuk dalam hati tadi. Dalam hati, maksudnya hati nurani yang ada dalam hati sanubari. Jadi matali'ul anwar, tempat terbit dan wadah kepada segala nur, itulah hati para orang yang arifin dan yang lebih dalam daripada hati mereka lagi. Situlah Allah Subhanahu wa taala meletakkan. Jadi luar biasalah yang ni benda. Kalau kita tak dapat lagi hakikat tersebut, kita pun tak mengerti sangatlah. Cuma tahu sebut begitu saja, tapi kita tak mengerti dia punya rasa sentuhannya dalam hati. Masya Allah. Sama juga yang hafal Al-Quran pun hati itu jugalah. Yang maksiat pun hati itu jugalah. Yang ditegur olehlah hati itu jugalah. Jadi mudah-mudahan Allah memberi kepada kita hati yang bersih lah. Sehingga tak ternilai dia punya harga dia. Baik. Nurun mustaudaun fil qulub madaduhu minan nuril waridi min khazainil ghuyub. Kita melihat kepada cahaya seperti yang saya sebutkan tadi terbagi kepada dua. Satu cahaya seperti cahaya lampu. Ini namanya cahaya pada makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil al-athar. Al-athar ni bekas makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi nur yang ada dalam hati orang yang arifin tadi. Nah, inilah yang sangat besar dia punya nilainya. Nah, nurun cahaya mustaudaun yang diletak oleh Allah fil qulub, di hati orang-orang yang arifin. Cahaya tu dia mari pada mana? Mari pada tenaga nasional kah? Mari pada mana? Dia mari daripada madaduhu, sumbernya minan nuril warid,
daripada nur yang datang min khazainil qulub, min khazainil ghuyub, daripada khazanah benda yang gaib, daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya tadi, macam ini cahaya ini datang dari mana? Kita daripada pencawang sana, daripada apa tenaga yang ada di sana, enjin yang sedang berpusing yang ada sana, itu yang ada cahaya ini sampai ke sini. Baik, cahaya yang ada di hati hamba Allah yang arifin tadi, cahaya yang ada di hati Abu Bakar tadi, dari mana datangnya itu? Dari mana sumbernya? Itu nurun mustaudaun fil qulub, cahaya yang diletakkan oleh Allah di hati orang-orang yang arifin, para aulianya, para kekasihnya, para ambiyanya, para ulamanya, orang yang arifin. Itu madaduhu, sumbernya datang minan nuril warid, daripada cahaya yang datang min khazainil ghuyub, daripada khazanah gaib. Artinya daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala. Dari sana sumber cahaya itu datang. Kita minta supaya dicampakkan nur dalam hati kita. Nur itu bukan datang daripada cahaya matahari atau cahaya bulan atau tenaga pembangkit listrik di mana-mana. Bukan. Dia bukan situ, bukan jenis nur itu. Itu nur yang bercahaya pada benda yang, pada makhluk yang zahir. Adapun yang ni nur yang ada di hati. Kalau kita suluh hati itu gelap macam tu jugalah. Macamlah juga kubur. Kubur yang bercahaya. Kalau kita tengok dalam kubur itu tak ada pun cahaya benderang. Tapi bagaimana kubur-kubur orang yang salih, mereka mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ni, benda tadi ar-ruh, al-qalbu, an-nafsu, ini benda yang kita tak tahu kecuali hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi benda ni bukan benda banyak dibincang, benda dirasa di dalam hati. Cuma kita bincang ni takak mana yang kita boleh kita faham pada zahir lah. Macam mana hakikatnya, yang tu adalah dirasa. Saya selalu buat perbandingan. Kalau ada sebuah restoran di Kuala Lumpur ni, dia masak tom yum sedap, ya kan? Semua orang Kuala Lumpur kata situ makan sedap. Restoran tom yum tu sedap. Tukang masak pun import daripada selatan Thailand apa semua. Orang tahu semua. Tahu tu macam mana? Tahu orang cerita lah. Kita tahu dah orang cerita, masuk surat khabar ke dapat hadiah apa-apa macam-macam lah. Orang kata macam tu lah. Kita tahu lah kata itu tom yum yang paling sedap di Kuala Lumpur. Betulkah kita tahu? Dah, kita tak tahu. Kita cakap saja. Mana kita tahu? Kita kena semangkuk. Baru kita faham. Yang kata sedap tu macam mana? Kalau tak pernah makan lagi semangkuk, tak tahu pun. Lepas-lepas kena satu mangkuk, macam mana? Dia tu 10,000 kata tak boleh nak terjemah. Dia yang tu baru dia makrifat sungguh-sungguh. Kalau tadi dia tahu saja. Dia tahu kata yang tu sedap, yang ni sedap, banyak orang makan apa semua. Sedap tak? Sedap orang kata lah jadi lah. Kita tak pernah kenal lagi. Cuba kalau kita dah kenal, kita rasa. Jadi ilmu ni bukan jenis ilmu di hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dicampakkan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta, Allahumma ja'alli fi qalbi nura. Ya Allah, campakkanlah di hati aku nur, sehingga dengan nur tu kita nampak Masya Allah makrifat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kelazatan dalam hidup ini dan sebagainya. Nah, karena itu kan macam sedikit nak membuat perbandingan lah. Kalau peribahasa kita ni, makan yang paling sedap ni ialah kita makan banyak mana pun orang lain bayar. Itu makan yang sedap kata. Makan paling sedap macam tu lah. Kalau kita makan tapi kita bayar juga, tak apa nak sedap lah. Kita makan apa pun tapi kita makan orang lain bayar. Tu sedap sekali you. Itu cara pepatah kita, cara melawak kita lah. Tapi makan yang sedap, dia makanan rohani. Itulah bagi pengalaman rohani kita semua merasakan. Cuba bayangkan
Macam mana kalau kita berbuka puasa di Makkatul Mukarramah, di depan Kaabah, dengan suara azan yang begitu memukau hati kita, dengan suasana khusyuk, semua orang datang nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan ikut sunnah Rasulullah, yang kita makan buah korma bersama dengan air zam-zam. Ketika itu mulut kita memamah korma sambil meminum air zam-zam, telinga kita mendengar suara azan, mata kita memandang kepada Kaabah, kepada muslimin dan muslimat. Itu satu kelazatan rohaniah. Contoh dia lah. Bagi orang yang mengerti, Masya Allah, dia merasa satu benda yang tak boleh nak dinilai dalam kehidupannya. Keseronokan jiwa, hati dia. Itu contohlah. Di antara makanan yang sedap macam itulah. Karena bercampur antara kelazatan zahir dengan kelazatan batin. Situ kita boleh terasa sedikit. Jadi kita dapat cas sedikit pada waktu itu. Begitu juga apabila kita bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan mereka dengan syarahan mereka pada suatu majlis, kita rasa jiwa kita ni ada berhubung dengan orang-orang yang saleh pada ketika itu. Kita rasa wujud kita di dunia ini sangat bererti sekali dengan iman kita kepada Allah. Kita merasakan lemak, manis, lazat luar biasa. Itulah kelazatan-kelazatan rohaniah. Susah kita nak menggambarkan benda ini dengan mulut. Tapi bila kita sendiri duduk di situ, duduk dalam majlis zikir, kita berzikir, kita sedap. Hanya itulah kesedapan itu macam mana? Bukan sedap makan sup ataupun tom yam tadi, tapi sedap hati kita. Kita nak cerita pun tak boleh. Kelazatan yang luar biasa. Begitulah khusyuk dalam sembahyang juga, dengan ayat yang kita baca, dengan teriak, dengan apa semua. Itulah kelazatan rohaniah bagi kita. Ini yang sudah pasti tidak akan diberi oleh Allah kepada orang yang bukan Islam. Tak akan dibagi kepada mereka. Hanya dibagi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Hati mereka tenang dengan zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang. Dia merasakan kelazatan. Macam mana kita nak cerita pun tak boleh. Kelazatan rohaniah tu. Kelazatan sewaktu berzikir. Kata Ibrahim bin Adham, orang yang menjadi putra mahkota, sepatutnya dialah yang jadi raja selepas daripada raja sebelumnya. Kalau tahu raja-raja kesedapan dan kenikmatan serta ketenangan jiwa yang diberi oleh Allah kepada jiwa-jiwa kami ketika berzikir, ketika menyebut nama Allah, sudah tentu semua raja-raja ni semua kena tinggal takhta dia. Kata yang ni bukan sedap, yang ni sedap main-main, sedap dunia saja. Yang sedap sebenarnya bagaimana kelazatan orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah lazat, karena Allah pun sebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala, diulang lagi, bizikrillahi tatma'innul qulub. Sudahkah kita merasa itu atau belum? Kalau belum, kita usahalah untuk berzikir sampai lazat. Sampai lazat. Ini jangan sampai berzikir masih ingat benda-benda yang baru, tak dapat lagi memasukkan kebesaran Allah dalam hatinya. Kita berzikir, cuba masukkan kebesaran Allah dalam hati. Jangan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya guna nyamu bihun dan nyamu laksa apa semua. Ini jauh sangatlah. Hati lalai macam ni. Dalam zikir dia lalai. Tapi zikir, sama ada zikir dengan mulut la ilaha illallah atau zikir dengan hati seperti zikir arifin kan, zikir khafi dan sebagainya, dia merasakan kelazatan yang luar biasa. Cuba kita tes, kan manusia kita boleh try. Ada atau tak ada kelazatan dalam hati bila kita berzikir kepada Allah? Sudah masuk atau belum kebesaran Allah dalam hati kita? Coba kita berzikir dengan zikir khafi dulu. Zikir khafi itu bagaimana? Ni ikuti arahan saya supaya kita cuba ada tak rasa lemak manis? Kalau ada, nanti cubalah banyak kali. Nak rasa cicip sikit dulu. Boleh ke tak? Terasa ke tak? Kalau kita terasa, kita buat lagi. Baik. Semuanya yang pertama dulu tutup mata. Ni pejam betul-betul, jangan duduk tengok saya lah. Pejam mata elok-elok. Semua tutup mata.
tegak badan, tutup mata. Lepas itu ujung lidah kita ni letakkan ke perdu gigi atas. Ujung lidah letakkan ke perdu gigi atas, ponggor gigi atas. Tempat tumbuh gigi atas kita. Lidah kita letak situ. Bagi dia lekat elok-elok. Jangan lepaskan dia. Bagi dia duduk situ. Jangan lepas dia. Bagi dia tumpu situ. Jangan dilepaskan. Lidah ni jangan dia main. Biar dia duduk situ. Tekan bagi dia berada di perdu gigi atas. Baik. Sudah tutup mata. Sudah tutup mulut. Mulut pun tutup bagi rapat. Kemudian ujung lidah bagi ke perdu gigi atas. Ikuti dengan hati saja. Mulut jangan cakap. Hati ni kita nak cuba, nak try hati kita. Sihat ke tak ni? Hati kita boleh ke tak? Ikuti dengan hati. Betul-betul bagi hati pula berzikir. Jangan mulut dan mata pun kita dah tutup. Ikuti dengan hati. Allahu Allah. 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 Cukup. Buka mulut, buka mata. Ada terasakah sesuatu dalam hati kita? Atau kita rasa tak ada apa? Atau kita rasa macam sesuatu yang merayap di badan kita, masuk dalam darah kita yang berjalan di pembuluh-pembuluh darah. Bila kata-kata Allah, karena hati kita berzikir, bukan lagi mulut, tapi hati kita berzikir dan dia masukkan makna zikir tu dalam pembuluh-pembuluh darah kita. Jadi masa kita ucapkan Allahu Allah, kalau boleh macam tu, saya boleh ijazah kepada tuan-tuan yang nak mengamalkan yang demikian, pegang tasbih pagi-pagi 100 kali. Pegang tasbih. Jangan bercakap. Tadi saya pimpin. Ni tak ada orang pimpin. Tapi buat macam tadi. Hati berzikir. Ni zikir khafi dipanggil. Zikir hati. Kita selalu zikir dengan mulut. Ya kan? Tak apalah mulut buat juga, hati kena buat. Ya kan? Pegang tasbih sampai jumpa yang ni 100 kali lah kan. Keluar tutup. Jadi pagi-pagi betul. Rasakan. Kita rasa seperti satu sentuhan yang luar biasa ke dalam hati kita. Itu salah satu di antara cara nak mengambil rasa apakah hati kita ni masih boleh, apakah masih ada ruang untuk ditingkatkan dia punya zikir dia. Kalau ini berkesan, bermakna ada peluang. Kalau yang ni pun dia apa tak rasa apa, mana dia tak ada apa lah. Hati dah keras. Kalau hati kita lembut, kita rasa tiba-tiba berderai air mata begitu saja. Bermakna hati kita masih boleh diperbaiki dengan zikir. Tapi jenis orang yang tak bersemangat berzikir ni, tak suruh tutup mata pun dia tutup mata, siap-siap dia mengantuk, dia tidur gitu. Itu cerita orang yang tak ada apa-apa rasa kelazatan. Tapi kita yang merasa ini sedap. Kita rasa macam dagupan jantung kita, darah kita dialiri dengan zikir tadi. Kan seperti syaitan juga, dia boleh mengalir di darah kita. Kemana-mana darah kita, syaitan pun ikut mengalir. Wa inna syaitan la yajri, berjalan dia di pembuluh darah hati manusia, majrad dam, di mana darah kita mengalir, dia ikut pergi sana. Dia pengaruhi kita. Kita cuba kalimat Allah yang mempengaruhi zikir kita. Kita cuba. Kalau rasa lazat, nanti boleh kita cerita lain pula. Ini satu marhalah, maknanya kan bagaimana kita merasa, Masya Allah, kita berasa macam satu cas yang khas ke dalam kekuatan rohani kita. Bermakna hati kita masih elok dan boleh untuk ditingkatkan. Kalau macam tu dia tak ada rasa apa, dia main-main, tak ada apa, tak ada, dia ingat kata-kata benda-benda dunia, mana dia tak boleh nak susah nak dipandu. Kita dah suruh tutup mata, bagi jangan tengok. Dia tengok kata-kata, habis dia tengok yang tu, tengok yang ni, tengok bunga, tengok pohon, tengok elektrik, tengok aircon, tengok dia kacau. Tutup mata dulu. Tutup mulut pula, jangan dia bercakap. Dia duk cakap dah. Bagi dia jangan bercakap dulu, bagi hati saja yang berzikir kepada Allah. Kalau hati kita ada rasa sedap dengan zikir yang seumpama tadi, bermakna hati kita sihat, insya-Allah. Kalau hati dia tak ada rasa apa,
bermakna dia tak boleh lagi nak tumpu. Itu kita bagi hati yang berbicara tadi. Nah, jadi nur yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita, itu berpunca sebabnya datangnya dari mana? Daripada nur yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila macam tu bermakna dia masih sehat, masih boleh dibentuk, masih boleh ditambahkan dengan zikir yang demikian, sehingga dia sedap. Dengan zikir tu merasakan satu kenikmatan yang tak sebut pun tak boleh. Dia punya kesedapan dia punya kelazatan dia. Macam mana kita sebutkan, tak mengertilah kita nak nak sebutkan dia punya kelazatan rohaniah yang kita dapat. Itu daripada nur yang datang daripada khazainul ghuyub, khazanah ghaib yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya, nurun yukshafu laka bihi an atharihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Ada nur yang membuka bagi engkau daripada kesan makhluk Allah. Itulah nur seperti cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya bulan. Itu dia bercahaya, engkau boleh melihat makhluk Allah, boleh tengok langit, boleh tengok sungai, boleh tengok laut, boleh tengok macam-macam. Itu nur yang membuka kepada engkau tentang makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya sinar matahari, nampaklah laut, nampaklah gunung, nampaklah itu, nampaklah ini dan sebagainya. Dengan adanya elektrik, nampak itu, nampak ini. Itu nur yang pertama, nurun yakshifu, nur yang dapat membukakan bagi engkau daripada makhluk-makhluknya. Itu nur yang daripada matahari, bulan, tenaga nasional dan sebagainya lah, cahaya api dan sebagainya. Tapi wa nurun, ini yang hebat, yang kedua ni, yakshifu laka bihi an awsafihi, yang membuka daripada sifat-sifat Allah. Jadi dengan zikir tadi hatimu mengerti bahawa Allah sayang pada engkau, Allah pengasih pada engkau, Allah membantu engkau, Allah dekat dengan engkau, Allah mengurnia segala-gala kepada engkau. Yang ni dia difahami dengan hati, yang tadi difahami dengan mata. Jadi nur yang pertama dapat dilihat dengan mata. Nur yang kedua dia bukan dengan mata, tapi difaham dengan hati. Itulah yang membezakan antara dua nur. Ya, dua-dua adalah nur, tapi nur yang sebenarnya yang kita minta daripada Allah, kita minta air penawar hati, penerang hati, supaya hati kita terang. Ya kan tadi, Allahumma ja'alli fi qalbi nura, minta nur dalam hati. Apa nur? Oh, cokoh, benderang dalam hati kita. Bukan itu yang kita maksud. Ma'rifat akan Allah, mengenali Allah melalui sifat-sifatnya yang telah disebutkan, melalui jamalnya Allah, kamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tahu, sehingga dia merasa bahawa dia ni walaupun dia hina tapi dia mulia dengan Allah, walaupun dia fakir tapi dia kaya dengan Allah, walaupun dia tak ada apa-apa di dunia tapi dia rasa Allah Ta'ala beri kepadanya segala-gala yang sangat bernilai. Karena itulah para awliya Allah, dia tak kira sangat dengan benda dunia ini. Yang dia kira ialah Allah. Pasal hatinya makrifat sudah kepada Allah. Di dunia pun yang tu, sampai ke akhirat pun macam tu lah. Jadi, sehingga dia dekat dengan Allah. Itu mana dekat kepada Allah. Dekat kepada sifat-sifat Allah. Dia memahami sifat Allah. Hati kita tadi mengerti akan yang demikian itu. Bukan takkah kita memandang dengan mata, itu lain. Ini memandang dengan mata hati kita. Bagi mata hati itu masih cerah. Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwar kama hujifatin nufusu bikathaifil aghyar. Yang ini tinggi sangat, sulit kita nak menghuraikan. Kadang-kadang nur itu sendiri yang menjadi pendinding kepada ma'rifatmu kepada Allah. Masya Allah. Nur itu sendiri yang menjadi pendindingmu daripada mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita kan perlu kepada nur tadi, hati. Tiba-tiba nur itu sendiri yang kadang-kadang menghijabkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ini kita boleh buat perbandingan dulu supaya kita senang faham. Kita nak memahami Al-Quran. Ini kita yang mengerti bahasa Arab misalnya. Nak faham tafsir. Ya kan? Nak faham Al-Quranul Karim. Nak faham firman Allah. Zalikal kitabul alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salah. Sampai kepada akhirnya. Kita pun nak faham Quran, kita rujuk kepada kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir ni payah difaham. Katalah seperti tafsir Baydawi yang Arab, susah faham. Jadi tafsir tu sepatutnya menerangkan Al-Quran. Tiba-tiba kita nak faham bahasa tafsir dia ni, kita terhijab daripada memahami Quran yang mudah. Dia kata alif lam mim lam ini mim ini dia bercerita. Cerita yang tu zalika isim isyarat ini kita dah habiskan tu. Jadi tak menyelami makna kepada tafsir itu sendiri. Jadi kita terhijab dengan tafsir daripada memahami kelazatan Al-Quran itu sendiri. Kadang-kadang jadi macam tu. Sepatutnya tafsir itulah yang mendekatkan kita kepada Al-Quran. Rupa-rupanya tafsirnya ni dalam bahasa Arab lah, yang ni mubtada, yang ni fa'il, yang ni takdirnya begini. Jadi kita dulu sibuk yang tu lah. Jadi tak tembus kepada makna yang dekat sangat kita dengan Al-Quranul Karim. Karena itulah jangan sampai tafsir itu menjadikan kita terhijab daripada memahami kelazatan dan kesedapan Al-Quran. Al-Quran mudah saja. Jadi perlu kita memahami dia punya suku kata dia sikit-sikit. Jadi supaya kita langsung berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kita berinteraksi dengan tafsir ni. Tafsir ni kadang-kadang dia yang menjadikan kita susah nak faham Quran. Sama juga dengan orang yang ahli tajwid. Dia tak boleh khusyuk dalam sembahyang pasal ahli tajwid. Dia duk fikir ni idgham, ni ikhfa, ni apa, ni mat, yang ni mat arid disukun ni. Jadi dalam hatinya yang tu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa dia yang dia ingat apa dia? Yang ni idgham, yang ni ikhfa ya. Bukan yang tu yang kita tuju. Yang kita tuju kelazatan hati bersama dengan Al-Quran. Tapi tajwid kena mengaji jugalah. Cuma jangan mati di tajwid. Jadi dia bila dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, jadi yang ni huruf isti'ala, bukan ar-rahm, ar-rahmah. Jadi kena fikir yang tu. Dia tak memikirkan bagaimana Allah dengan bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi memikirkan maknanya. Dia fikir tajwid tu. Bermakna orang terhijab daripada memahami Al-Quran dengan sebab tajwid. Nah ini yang kita nak faham, jadi kena faham macam tu dulu. Terhijab. Sama dengan orang yang baru pas bawa kereta, baru pandai bawa kereta lah. Baru dapatkan lesen lah. Jangan duk sembang dengan dia kalau kita naik kereta. Sekali dia belah. Dia orang yang baru pandai bawa kereta ni, dia bukan fikir benda lain. Ni kaki kanan ni minyak, yang ni kiri. Ni tengok ni cermin tepi. Dia bawa kereta, semua konsentrasi dia. Tengok cermin ni gear satu. Dia bawa kerah badan macam tu lah dia bawa. Kita tu sembang dia dengan dia pula. Sembang bab hikam ke, bab ni. Sagi dia belah orang, tak boleh lagi. Pasal dia tak cekap lagi. Dia tu dalam kepala dia cuma faham ni cermin, ni gear tu ya. Jangan duk kacau dia. Kalau sembang tadi ustaz cakap bab makrifat, bab hati, dah lagi dia belah. Tak boleh pasal dia baru. Orang yang cekap, yang tu perlu
kepada penggunaan mata, telinga, kaki, semua-semua horn, semua kan. Itu perlu. Tapi itu terjadi seperti benda yang sudah tidak payah difikirkan. Naik-naik kereta buka Swiss. Tadi Ustaz cakap apa ni? Cakap cerita kata-kata. Kaki semua ada kerja, mata ada kerja. Tapi kita bersembang dengan dia bab lain. Bukan bab yang ni gear 1, ni gear 2. Dia tak sembang. Jadi maknanya kita kena tembus. Jadi orang yang 20 tahun bawa kereta, kita sembang dengan dia. Tadi ada suara khabar, ada berita ni apa. Yalah tu apa ni. Yang tangan, yang mata tu tengok, yang kaki semua bekerja. Jangan sampai orang tu fikir yang tu dah pandai dah dia. Macam tu lagu tajwid tadi. Jadi kalau dia alladzina yu'minu ni, ya ni hamzah kena tekan alladzina tu kena yu'minuna bil ghaibi wa yuqinu. Tu fikir tu dia tak faham daripada makna sentuhan Al-Quran. Macam mana dia nak teriak baca Quran, dia duk kira tajwid saja. Duk kira yang tu. Jadi maknanya dia tak tembus. Maksud kita tu, dia ni terhijab daripada memahami Al-Quran dengan tajwid. Sehingga dia tidak lazat, tidak mendapat kelazatan khusyuk baca Quran. Pasal dia, fikiran dia tertumpu kepada ilmu tajwid tadi. Atau makharijul huruf pula. Kan? Siratal itu duk kira huruf ya. Bagi yang tu, dia duk kira yang tu saja. Kita yang tu benda yang dah jadi otomatik. Tak payah kita fikir, tapi jadi elok dah. Ya kan? Bukanlah kita baca tak ada tajwid, kita baca tajwid semua, betul. Tapi kita bukan fikir lagi apa itu tajwid pada masa itu. Yang kita fikir sentuhan daripada makna Al-Quran. Orang boleh teriak baca Quran, oh sedap dia baca. Mana dia tahu ini idgham, ini ikhfa, mana dia tak fikir ada yang tu. Tapi baca dia betul, ikhfanya betul, idghamnya betul, apa semua. Tapi yang dia fikir di hati, bagaimana sentuhan ayat tu dalam jiwanya. Masya Allah, dia teriak, dia rasa macam, yalah, orang kata, apa namanya, berinteraksi dengan Al-Quran. Rasa terpukul, tertarik jiwanya dengan makna, dia menangis dan sebagainya. Itu dah. Bukan lagi fikir masalah tajwid. Nah, yang ni pun, nur yang datang. Ni kira nur yang datang ke dalam hati. Dia kira yang tu saja. Kira datang yang tu. Tapi dia tidak merasakan lemak manisnya peranan nur itu dalam hatinya. Jadi seseorang tu terhijab dengan dia fikir, aku ni kalau Allah bagi nur hati aku boleh lah macam ni apa kan. Dia fikir yang tu. Ya, bukan kata orang duk baca Quran, dia duk fikir tajwidnya dan sebagainya, sehingga dia sendiri sudah tidak dapat lagi belum dapat belum dapat untuk menyelami sentuhan makna Al-Quranul Karim. Tapi dia disibukkan dengan memikirkan tajwidnya, makharijul hurufnya dan sebagainya. Dia habis situ ya. Dia habis tang situ saja. Jadi tak tembus ke dalam. Jadi rugilah dia memikirkan. Macam orang bawa kereta tu, rugilah sama itu. Tak boleh sembang hal lain. Dia pun bawa kerah badan macam tu, semua dia tu fikir yang tu semua. Yang tu memang perlu kena buat, tapi jangan fikirlah. Kena fikir hak lain. Itu dia. Begitu juga kita nak memahami tafsir ya. Memahami Al-Quran. Jangan sampai kita sendiri nanti nak memahami bahasa tafsir tu lebih susah daripada nak memahami bahasa Al-Quran itu sendiri. Karena itu sebagian ulama memang cara mengaji tafsir ni untuk ayat-ayat yang susah, yang ada kalimat-kalimat yang gharib dan sebagainya, itu perlu kepada ma'aninya, tafsirnya. Tapi mereka juga melatih kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran supaya kita tersentuh terus dengan bahasa Al-Quran. Jangan mesti sibuk dengan tajwidnya dan tafsirnya, tapi dilatih juga kita bagaimana supaya kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Bukan kita jangan kira masalah tajwid, kira semua, tapi jangan sampai kita mati di situ ataupun habis di situ saja. Nah, jadi rubbama waqafatil qulubu ma'al anwar. Jadi terhenti dia di situ, terhijab hatinya bersama dengan nur yang datang tadi. Dia sibuk memikirkan yang tu lah, macam sibuk memikirkan tajwid tadi. Tajwid itu betul kena fikir, tapi sepatutnya yang tu sudah jadi otomatik kat kita, bukan
Bukan mesti kita fikirkan lagi, yang kita fikirkan jauh lebih dalam daripada itu lagi, yaitu makna yang menyentuh kalbu kita. Kama hujifatin nufusu bi kathaifil aghyar. Ini sudahlah seperti tertutupnya jiwa dengan tebalnya aghyar. Aghyar itu masih wallah. Itu memang menutup sungguh-sungguh lah kan. Oleh karena jiwanya tertutup dengan dunia, maka dia pun tak mengenali Allah. Yang tu memanglah. Tapi kadang-kadang orang boleh juga terhijab dengan nur tadi, sehingga dia pun tak dapat nak merasakan lemak manis dalam ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tenaganya difokuskan difokuskan perhatiannya kepada masalah pembicaraan masuk dan keluarnya nur, datang dan hilangnya nur, bukan lagi kepada kesan kepada nur itu sendiri. Baik. Satara anwaras saraira bikatha'ifiz zawahir ijlalan laha antubtazala biwujudil izhar wa ayyunada 'alaiha bilisanil ishtihar. Sebelum kita baca ini, elok juga kita buat perumpamaan macam tadi supaya kita faham. Tidak susah kita nak menghuraikan benda ini. Kalau benda itu mahal, sudah tentu dijaga dengan security yang kuat, dengan penjagaan yang hebat. Kalau yang dijual tu permata, yang dijual tu emas di kedai, dia security dia lain dengan orang jual pisang. Jual pisang tepi jalan, tuan dia mengantuk-ngantuk, tak apalah. Lagi orang tanya, pakcik berapa sekilo pisang? Tak apa, jual. Ya kan? Kalau orang jual permata macam tu, cerah lah, habis. Permata mesti dijaga. Kunci, berapa kali kunci dan sebagainya, security lah. Jadi kehebatan yang di dalam hati itu, dia ada security dia. Tidak semudah itu. Ya, macam orang jual batu permata, bukan seperti orang jual pisang, limau tepi jalan. Tak ada apa. Nah, tentu berbeza cara menjaganya, supaya orang tahu bahawa permata ni benda yang mahal. Tak boleh jual macam tu. Tak boleh dijual macam tu. Kalau macam tu orang kata tidak ada seorang juga pun kecuali dia punya permata. Pasal benda murah, benda tepi jalan berlombok banyak, ya kan? Tapi benda ni benda mahal, maka dicari. Dan tempat membeli pun bukan mudah, kena ada tempat yang ada security, kena ada polis jaga kan, kedai emas. Tidak, nanti habislah. Jadi begitulah contoh supaya kita dekat faham bagaimana nur yang dicampak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati ini bukan kira mudah. Bukan kira mudah. Kalau kira mudah nanti tak ada harga ke dia. Tak ada harga lah, kata siapa membeli benda murah. Berapa permata? Sekilo RM2. Macam tu lah. Habis rebuh permata segala-gala lah. Jadi benda ni mahal. Jadi kena cari dan kena ikhtiar. Dan ada penjagaan dia. Dan ada dia punya orang yang mengerti dia dan sebagainya. Lebih kurangnya macam itulah mafhum daripada hikmah yang ditulis oleh beliau ini. Satara, sengaja Allah menutupi anwaras sarair, akan nur rahasia yang diberi kepada hati orang yang arif tadi. Bikatha'ifiz zawahir, dengan zahir yang tebal. Artinya sengaja dibuat security yang kuat supaya orang tahu benda ni bernilai. Macam bank lah kan. Bank ni tak boleh sembarangan nak buka. Kalau orang jual tadi, jual anggur, jual apa, siapa boleh masuk, ya kan? Bank ni ada dia punya kira bicara pasal duit, pasal benda bernilai. Kena ada penjagaan yang berpatutan. Nah, begitu juga hati orang yang arifin. Oleh kerana hati mereka itu diberi oleh Allah nur yang hebat, tidak semua orang boleh berinteraksi dengan mereka.
tidak semua orang boleh faham apa cakap mereka, kecuali orang-orang tertentu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, orang kata nur ni tak ada harga lah, semua orang boleh. Ya kan, semua orang boleh. Jadi supaya ada nilai dia, bukan pasal nak bagi ada nilai. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memelihara kehebatan nur yang ada di hati tadi. Kena ikhtiar, kena jaga, kena cari, kena usaha. Baru dia dapat benda yang bermakna. Kalau benda yang murah tepi jalan pun banyak. Jadi benda ini sangat-sangat membezakan, sangat-sangat bernilai, yaitu nur yang dicampak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana security ini tebal, security ini kuat, mana kita kena ikhtiar lah nak dapatkan dia. Baru berbaloi dengan usaha kita. Kalau benda tadi murah dijual tepi jalan saja, siapa boleh beli, siapa boleh ambil. Tapi benda ni kena ikhtiar, kena usaha, kena berjalan, kena dicari, baru. Bukan benda murah, jadi benda ni benda mahal. Kita kena berusaha untuk mendapatkannya, untuk membelinya daripada tempatnya. Baru benda itu munasabah dengan harganya. Jadi Allah satara anwaras sarair, ditutup oleh Allah anwaras sarair, rahasia tadi, nur yang dicampak kepada hati para aulianya, bikatha'ifiz zawahir, yakni bizahiril kathib, dengan zahir yang sangat tebal. Kenapa? Ijlalan laha, karena Allah memuliakan kepada nur tadi. Tidak sembarangan nak dapatkan dia, karena ikhtiar, karena berusaha. Ijlalan laha antubtazala biwujudil izhar. Jadi Allah menjaga kehebatannya supaya jangan orang kata siapa pun boleh beli, siapa pun boleh ambil, siapa pun dapat. Ada orang yang bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh kami bagi. Jadi masalahnya bukan Allah bagi tak bagi pula, kita bersungguh ke tak? Bersungguh-sungguh mencari, dia dapatlah. Sungguh-sungguh cari, dapat. Kalau kita cari sak tak cari, tak bersungguh-sungguh lah, tak dapat lah. Biar ada di hadapan kita tak dapat juga kerana tak sungguh-sungguh. Tidak ada kesungguhan. Bila kita bersungguh-sungguh, dapat. Masya Allah, tabarakallah. Anugerah Allah yang luar biasa kepada kita. Jadi kena cari. Jadi tadi hanya Jauhari yang kenal manikam. Kena carilah. Kita nak dapat hati itu terang. Nak hati kita macam hati Abu Bakar tadi, macam mana? Masya Allah. Iyalah. Nak hati kita bermakna, kena belajarlah ilmu hati ini. Ilmu kebersihannya, peranannya, cara menyucikannya dari kotoran, cara memakaikannya dengan pakaian yang baik, dan cara memasukkan kebesaran Allah dalam hati melalui zikir, melalui bacaan Al-Quran dan sebagainya. Wa an yunada 'alaiha bilisanil ishtihar, dan bahawa dipanggil di atasnya dengan lidah ishtihar ni, ayo siapa nak, sila. Tak ada macam tu Dia bukan jenis lelong. Ini lelong murah sekilo RM2, sila. Mana ada macam tu. Manggih boleh lah, ya kan? Tapi kalau nur ni tak boleh, dia kena cari. Itu yang Allah tutupkan benda tu, karena benda tu benda yang bernilai. Kalau tidak, hilang harga dia lah. Tak ada harga. Permata macam manggih, sekilo RM3, tak ada nilai lah. Itu yang ada security, ada jaga, ada penjagaan, ada usaha yang betul-betul daripada kita, baru dia buat. Setengah kedai permata tu, bila kita masuk, dia kunci pintu dulu. Kita masuk dalam tu nak tengok-tengok, dia kunci. Dia bukan nak buat, takut kita tu lari, jenuh. Dia kunci dulu. Tapi bukan kata tak boleh. Malaysia boleh apa tu? Boleh Hindu tu naik atas bukit tu lah, apa semua. Maksud boleh tu, kita kena usaha cari sehingga kita boleh. Allah mengatakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik
wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Semua yang nikah, yang tukah, kami bagi daripada karunia Tuhan engkau. Karunia Tuhan tidak hanya khusus kepada orang tertentu. Siapa berusaha dia dapatlah. Tapi kan ada usaha sungguh-sungguh daripada kita. Jadi kan memang nur itu susah dapat, tapi orang yang berusaha dia akan dapat. Itulah masalah dia. Artinya tinggal kita lagi, berusahakah? Tidak. Bila kata usaha, insya Allah. Allah dah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi bila boleh yang itulah, boleh macam mana? Boleh memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan nur tu ke dalam hatinya sehingga dia makrifat akan Allah Subhanahu wa taala, merasakan lemak manis lazat dalam beribadat, dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai boleh itu insya-Allah bertambah sedikit demi sedikit. Macam Imam Abu Ali Ad-Daqqaq dia cakap, aku telah menjalani jalan ini selama 20 tahun baru aku mencapai keindahannya. Mujahadah tu 20 tahun. Kan benda-benda luaran ni sebagai apa namanya syarat-syarat zahir, mengurangkan makan misalnya kan. Mengurangkan makan pasal apa? Bila banyak makan, banyak tidur, ya kan? Susahlah nak berzikir. Jadi dia itu yang tu usaha luar saja. Kena zuhud pada dunia. Zuhud pada orang yang hatinya meminati dunia. Mana boleh masuk kebesaran Allah adalah hatinya. Jadi yang ini benda-benda persiapan zahir. Semua yang kita baca tu kan zuhud, kita kena bertaubat. Bertaubat benda yang kotor dibuang. Maksudnya kita nak masuk ni kena bersih, kan begitu. Jadi itu semua dianggap sebagai persiapan sebelum sampai ke sana. Jadi baik itu taubat, sabar, syukur, ya kan? Sabar menjalani, ya kan? Kena berusaha dan sabarlah. Pokok nak dapat tu banyak tahun, pokok nak dapat tu banyak masa. Kalau kita main-main takkan dapatlah benda tu. Kerana benda mahal tadi, macam permata, mana boleh kita dapat di tepi jalan saja. Mesti ada usaha untuk kita membelinya dengan sungguh-sungguh. Jadi semua boleh diberi oleh Allah asalkan ada kesungguhan daripada kita. Jadi tak mau benda tu dilelong, tak ada lelong. Dilelong ni benda yang jual kilo apa semua, benda yang itu makna wa ayyunada 'alaiha bilisanil ishtihar, dimasyhurkan. Atau siapa nak beli sila, siapa nak ambil sila, ada tak ada macam tu. Allah menjaga benda tu jangan sampai jadi macam tu supaya kehebatannya terjaga, sekuritinya kuat. Kita bersungguh-sungguh baru kita nak dapatkan benda itu. Wa anna ila rabbikal muntaha, kesudahanmu kepada Allah Subhanahu. Artinya jalan lagi, pergi lagi sampai kepada wa anna ila rabbikal muntaha. Sampai ke situ habis. Jangan sampai terganggu di tengah jalan. Orang nak mencari hakikat, mencari nur tadi, dia terganggu tengah jalan. Coba tengok i'tibar daripada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi kita dibimbing oleh guru yang mursyid, Jibril pada malam bertindak sebagai guru yang mursyid. Yahudi kacau, Nasrani kacau, dunia kacau, perempuan kacau, jin ifrit kacau. Nabi kita ada pedoman daripada guru yang mursyid. Wahai Muhammad, jangan tengok, engkau terus. Wahai Muhammad, singgah sini, engkau kena sembahyang. Kan singgah di Madinah, singgah di Baitul Laham, di mana-mana. Wahai Muhammad, ini. Ada guru yang membimbing Nabi. Sehingga Nabi kita sampai malam itu kepada Allah. Berbicara dengan Allah, melihat zat Allah. Bila kaifin wala inhisarin. Kenapa? Tengok kesungguhan Nabi. Bagaimana syariat yang dijaga oleh Nabi. Dengan adanya guru yang membimbing. Ya kan? Kalau tidak, kalau Nabi tak ada Jibril lah yang membimbing, jin ifrit, dia mari, kita lagi duduk berzikir, zikir apa jam mata tadi, mana nampak cerah. Dia kata, saya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada dia jin lah tu, kata kalau tak ada guru, sekarang engkau sudah sampai ke martabat yang tinggi. Seorang benerang tengok apa lama ni dia
Dan maukah engkau aku bawakan bermacam-macam ilmu rahasia. Oh, kita pun sonok. Engkau boleh menyembuhkan orang yang sakit. Oh. Daripada ilmu jin apa semua ni. Sahabat dengan jin. Akhir-akhir dia berzikir jadi bomo. Takat tu saja. Dia bomo. Wah, sakit memang dia bantuan dengan jin. Jadi tak sampai wa anna ila rabbikal muntah. Dia tak sampai ke sana. Dia berhenti tangan, dia tak ada guru yang yang ni bukan dia, yang ni bukan dia kena pergi lagi. Ini gangguan ni bukan dia, kena pergi lagi. Orang tak faham yang ni gangguan. Dia kata dia dah lah ni, segala-gala dah lah ni. Aku ni dah sampai macam Ustaz cakap, kemarin ni dia lah ni. Dia pula berhujah dengan kitab hikam. Siapa yang mengatakan bahawa Allah tak boleh bimbing dia, dia telah mengatakan Allah lemah daripada memberikan pedoman kepada dia. Mana boleh, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dan boleh orang diproses 1 hari saja. Macam tukang sihir Fir'aun. Pagi-pagi pendukung Fir'aun, petang-petang sudah menjadi orang yang siap mati syahid. Sehari diproses boleh. Tapi tengoklah Nabi Musa, Nabi yang prosesnya tu, ya kan? Ada orang yang membimbing mereka. 1 hari boleh siap. Boleh. Itu supaya tidak disebabkan anugerah Allah. Saya yang dapat ni, saya sungguh-sungguh tu yang dapat tu. Jadi macam Allah Ta'ala ni kedekut pula. Macam tu kan. Dia kena faham macam tu pula, bahawa Masya Allah, anugerah Allah tanpa sebab. Dia boleh bagi. Macam Islam Mi'raj tanpa sebab. Dan tanpa ada pemberitahuan awal. Saya tengok dalam kitab-kitab Islam Mi'raj. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaji'un fil hijr baina rajulain. Ketika Nabi kita sedang tidur di Hijr Ismail, antara bapa saudara dia Hamzah dengan Ja'far, datang Jibril. Dia tak ada pemberitahuan awal. 2 hari ke sebelumnya, wahai Muhammad, nanti malam Senayan depan engkau akan diisra dan dimi'rajkan. Tak ada. Tak ada. Jibril datang terus proses. Nabi kita pun tak ada pemberitahuan awal untuk perjalanan tersebut. Maknanya anugerah yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebab. Walaupun ada orang usaha nak sebutkan sebab, Nabi kita sebelumnya sedih kerana kematian siapa? Siti Khadijah, kerana kematian Abu Talib. Itu sebab-sebab yang diolah kemudian saja sebenarnya. Sebenarnya Isra dan Mi'raj tanpa ada sebab. Anugerah mutlak daripada Allah. Nabi kita pun terkejut. Cuma ahli sejarah ni macam orang kata tengoklah keadaan tu lalu disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Selat Melaka dangkal antara Malaysia dengan Sumatera, ya kan? Jadi boleh jadi dulu ni Selat Melaka ni tak ada. Lalu terjadi pergeseran macam mana, maka terjadilah seperti Selat Melaka yang ada sekarang. Mana bukti harimau yang ada di tanah Melayu sama dengan harimau yang ada di Sumatera? Dia buat haikal. Benda dia nak sabit kata benda ni dulu satu. Jadi ahli sejarah ni dia boleh buat kisah macam-macam. Jadi sebab-musababnya Nabi kita sedih, maka perlu Nabi kita dibawa makan angin macam tu lah. Itu bolehlah orang. Benda tu dia ikut pasal peristiwa sebelumnya memang terjadilah. Padahalnya benda ni anugerah mutlak daripada Allah tanpa ada sebab. Sengaja diberi penghormatan kepada Nabi kita secara mengejut. Nabi kita pun tak sedar, malah tu tidur. Kalau tidur Nabi tu jaga dia, tunggu Jibril main ambil janji dah kata Nabi. Tak ada. Nabi kita duduk tidur. Dalam satu riwayat Bukhari tu, furija saqfu baiti, dibuka atap rumah Nabi. Jibril masuk. Kan berkejut. Tak ada sebab yang awal. Jadi begitulah juga kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah boleh. Tapi dia mesti ada juga persiapan bagi ikhtiar zahirnya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi tadi kehebatan yang ada pada aulia-aulia Allah. Kehebatan yang sama kadang-kadang juga ditutupi oleh Allah dengan a'radul basyariyah, dengan sifat kemanusiaan. Dia kalau kata contohlah seperti Nabi kita SAW,
Kalau Nabi kita jampi, kalau Nabi kita adalah buat penawar ke orang, insya Allah lega. Tapi Nabi kita pun sakit. Dan akhirnya Nabi kita pun meninggal. Kan benda ni aradul basyariyah, untuk menutupi benda yang mahal di dalam tadi. Yang dia sendiri sakit, tapi orang minta air ke dia untuk penawar. Pasal apa kata yang dia pun tak lega-lega? Ya kan? Tapi dia boleh bagi air dan lega orang lain pun. Yang dia sendiri ada penyakit dia. Itu Allah nak tutupi benda yang besar yang ada dalam hati dia. Ditutupi dengan a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Ya kan? Allah bagi sakit dia. Padahal dia Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Tibbil qulub wa dawaiha. Nabi kita sendiri. Tibbil qulub wa dawaiha. Kenapa Nabi kita boleh sakit? Kadang-kadang Nabi kita tak boleh bangkit sembahyang malam. Nabi kita qadha besok siangan. Macam tu. Sakit Nabi kita malam tu. Padahal Nabi kita kata tibbil qulub wa dawaiha. Luar biasa. Segala-galanya ada kat Nabi kita. Ya kan? Cuma kenapa demikian? Itulah yang namanya manusia. Allah nak menutupi benda tu dengan sifat kemanusiaan. Ditutupi sirrul khususiyah, rahasia pengkhususan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita kalau nak minta luar biasa. Nabi kita 2 bulan lebih. Kan dia katakan dapur tak apa namanya? Allah tak bagi rezeki kat Nabi. Kat Cina dia bagi banyak. Kepada kekasihnya, kepada orang yang laula kama khalaqtul aflak, tak bagi makan sampai 2 bulan cuma kurma dengan air sejuk. Nabi kita tak boleh minta, ya Allah bagilah aku rezeki makan daging tiap hari. Ya, apalah bagi sedap makan. Pasal apa yang Allah buat demikian? Padahal kekasih tak ada yang lebih hebat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Apa ada benda lain yang paling hebat? Tak ada. Wa kana fadlullahi alaika azima. Takkan doa Nabi kita ditolak oleh Allah. Ya Allah bagi aku rezeki, bagi mudahlah nak berjihad dalam jalanmu. Tapi 2 bulan tak bagi makan. Macam mana? Itu Allah menutupi kehebatan Nabi dengan a'radul basyariyah. Dia manusia juga artinya. Supaya menjadi ikutan kepada manusia yang lain. Nanti jangan berhujah pendakwah. Nabi senang lah nak minta dia dapat rezeki lah kan. Jadi supaya ada dia punya ikhtiarnya. Itulah perlakuan sunnatullah kepada siapapun yang namanya manusia. Begitu. Nabi pun lapar, Nabi pun letih, Nabi pun macam-macam lah. Itu ditutupi oleh Allah kehebatan Nabi dengan a'radul basyariyah. Begitu juga kehebatan aulia-aulia Allah. Ma'rifat yang ada di hati mereka tu Allah tak bagi tunjuk, ditutupi. Kerana dia ni macam manusia biasa, orang tak nampak kata dia hebat. Itulah macam tu lah. Ditutup oleh Allah supaya apa benda ni mahal yang ada dalam hatinya ni luar biasa, tak ternilai harganya. Cuma dia tengok macam biasa lah, kita kata manusia biasa lah. Cuma orang tak faham yang tu. Kalau terbuka semua rahasia yang ada di hatinya, manusia akan sujud sembah dia. Itu yang Allah bagi dia jangan nampak. Manusia akan kagum tengok kehebatan makrifat yang ada di hatinya. Manusia kata ya, akhir-akhir jadi apa ilahan yu'bad min dunillah, akan dikulturkan, akan disakralkan maksudnya, akan didewakan melebihi pada martabatnya. Jadi sengaja benda macam itu kadang-kadang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tutupan tu tak boleh maksiat. Karena ada orang salah faham juga. Oh dia tu waliullah, hebat. Dia isap rokok. Rokok tu saja dia tutup. Tak boleh. Jadi dia isap rokok ni jadi waliullah isap rokok. Jadi orang tak nampak kata dia wali, tu yang isap rokok tu nak tutup dia punya apa. Tak boleh. Itu benda yang tak munasabah. Maksud ditutup tu dengan benda-benda yang a'radul basyariyah. Dia tak boleh dengan benda yang mungkar. Tak boleh dengan benda yang maksiat. Tutupan Allah tu tutupan biasa. Itu dipanggil a'radul basyariyah. Hal itu poin yang ke-108 kita dah baca dah. Benda-benda macam tu di mana Allah Subhanahu wa taala setelah dia menganugerah benda yang luar biasa, dia tutupi orang tu dengan tutupan basyariah, kemanusiaan. Ya kan? Jadi orang pun tak, ni sangatlah padahalnya
sesuatu yang ada di hatinya, benda yang luar biasa lah. Jadi orang tidak la ya'riful wali illal wali, tidak mengenali wali kecuali hanyalah waliullah, itu saja yang kenal. Tidak kenal manikam kecuali jauhari, begitulah. Mungkin takat tu aku dah takat 5 hikmah boleh. Nanti kita sambung balik pada masa yang akan datang. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsud dalilu alaihi. Susah nak urai benda ni. Kerana benda dirasa, bukan benda dicakap. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وأمينك على وحي السماء طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.